Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alladhi habana bil imani wal yaqin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis yang ianya merupakan satu majlis ilmu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui wadah yang telah kita adakan pada hari ini. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertafakur pada petang ini untuk sama-sama kita menghayati perbahasan ataupun perkongsian kita pada petang ini bagi kita mengimarahkan bulan Ramadan ini sama ada pada paginya, petangnya maupun malamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Penerangan, Lujnah Penerangan PAS Negeri Kedah yang telah pun mengundang saya Al-Faqir untuk bersama-sama pada kali ini, sesi ini, bagi berkongsikan satu ilmu yang insya-Allah saya bukanlah orang yang layak untuk berada di sini, tetapi ingin mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala melalui platform ini. Saya cuba tampilkan dirilah untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat daripadanya insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita bulan Ramadan. Sampai saat ini kita berada dalam 13 Ramadan. Dah 13 hari dah kita puasa. Alhamdulillah. Di sana para ahli sufi, ahli ibadah, mereka menganggapkan setiap ibadah yang mereka buat, semuanya perkara yang amalan yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan, semuanya bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut. Itulah lubuk hati dari kalangan para ahli ibadah. Setiap kali mereka melakukan sebarang ibadah yang mereka sempat lakukan, bermaksud orang ahli ibadah apabila mereka melakukan amal, mereka tidak melihat kepada habisnya amalan tersebut. Sebagai contoh sembahyang 5 waktu kita buat dan kita tunaikan, tidak hanya kepada selesainya 5 waktu sembahyang tersebut. Boleh faham? Boleh faham? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti juga puasa dan seumpama dengannya, amalan-amalan yang lain tidak hanya dilihat kepada selesainya ibadah. Kita dah selesai baca Quran, kita dah selesai puasa kan, tetapi salafus soleh mereka melihat kepada qubulul ibadah. Mereka melihat kepada penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang mereka lakukan. Itulah satu perkara yang penting dalam setiap orang. Bagi setiap amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ada orang dia rasa selesa dah, aku dah habis dah sembahyang, aku dah habis dah puasa pada 12 hari yang lalu, ni hari yang ke-13. Ada orang dia rasa selesa dan dia merasakan bahawa selesai dah ibadah yang dia buat. Tapi pernah tak kita rasa ibadah yang kita buat selama ni adakah diterima ataupun tidak? Itulah yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu wa yardah, bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan mestilah dihadirkan tentang perasaan khauf dan raja.
iaitu takut kepada amal kita itu tidak diterima oleh Allah, dan kita mengharapkan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin kongsikan pada kali sesi ini untuk mengupas satu tajuk yang berkaitan dengan inspirasi hidup mengecapi kejayaan dalam kehidupan kita ini. Dalam hidup selama ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala telah memberikan kepada kita nikmat sihat tubuh badan, nikmat masa. Semuanya ini terkait dengan tempat dan masa. Bila kita hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan berada di atas muka bumi ini, maka kita terkait dengan tempat, masa. Kedua-duanya ini merupakan perkara yang sangat dilihat oleh orang-orang soleh. Kerana apa? Kerana setiap masa dan tempat itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal demikian, untuk kita memahami dari sudut tajuk ini dalam ibadah puasa, saya ingin bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8, wal waznu yawma idzinil haqq, iaitu pada timbangan amal pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan kita, setiap kita semua. Para penonton yang dirahmati Allah, kita semua yang berada di atas muka bumi ini akan ditimbang amal kita pada hari penimbangan amalan, iaitu pada timbangan Al-Mizan nanti. Tiap-tiap kita semua akan ditimbang. Lalu timbangan amalan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan dan kebenaran. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Bagi sesiapa yang timbangan amalnya berat, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih berat daripada timbangan amal kejahatan. Amal kebaikan yang dia buat itu berat. Neraca timbangan amalan kebaikan berada di atas dan timbangan amalan keburukan berada di bawah, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka itu tergolong dalam kumpulan orang-orang yang telah pun berjaya. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-9. Jadi kepada mereka yang timbangan amalannya itu ringan, dari sudut amal kebaikannya itu ringan, tetapi amal kejahatan dan kemaksiatan yang dia lakukan dan keburukan yang dia buat di muka bumi Allah ini lebih tinggi, maka bagi mereka itu adalah khasiru anfusahum, mereka tu jadi rugi pada hari tersebut. Mereka tergolong dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Kerana apa? Bima kanu biayatina yazlimun. Kerana mereka ketika dahulu ingkar dan kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka pada hari itu menjadi orang yang rugi. Demikian itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hidup kita ini, apa yang kita kecapi? Di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadi kumpulan golongan-golongan orang yang hubbud dunia ataupun hubbul akhirah. Kita nak jadi yang mana? Kita nak jadi yang mana para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kita nak jadi kumpulan yang cinta kepada dunia ataupun kita nak jadi kumpulan yang cinta kepada akhirat? Maka di sinilah para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin bawakan satu kisah yang dirakamkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu wa yardah. Bagaimana Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Kashfu Ulumul Akhirah berkaitan dengan satu hal
cerita yang mengisahkan tentang seseorang yang amal kebaikan dengan amal kejahatannya sama. Esok bila balik ke akhirat, tiba-tiba kita punya amal timbangan kita sama. Berat hak yang kebaikan pun sama, kejahatan dan keburukan pun sama kata. Duduk lagu tu. Kan? Jadi Imam Ghazali cerita dalam kitab tersebut, satu hari bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menimbang amal seseorang ini, lalu kedua-dua amalnya itu sama. Bila sama, dia tak boleh nak pergi mana. Nak masuk syurga pun tak boleh, nak masuk neraka pun tak boleh lagi. Sama. Kemudian waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia pergi jumpa dengan orang yang duduk tengok dia ni, sebab semua esok bila kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, seorang demi seorang kita akan ditimbang amal kita di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Ketika itu bila mana amal kita seperti mana yang diceritakan oleh Imam Ghazali ini, sama timbangannya berat dan yang baik dengan yang buruk sama, maka ketika itu Allah Ta'ala perintahkan si fulan ini pi jumpa orang yang tengok dia ni, semua pi cari untuk mendapatkan bantuan supaya kebaikan orang lain itu ditambahkan ke atas dia. Waktu itu dia pi pun cari, dia pi carilah, pi cari, Masya Allah, jumpa seorang demi seorang yang hadapan dia itu banyak orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Ramai di kalangan orang yang dia jumpa tu banyak sekali amal kebaikan yang mereka buat. Tetapi malangnya orang yang tahu oleh si fulan tadi tentang kebaikan yang dia buat, tak mampu untuk memberi bantuan kepada dia. Boleh faham tak? Jadi maksudnya ketika itu dia rasa gelisah dan resah, sebab kebaikan orang lain tak boleh nak bagi pada dia pada waktu tersebut, menyebabkan dia rasa terharu, dia rasa sedih. Lalu dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, orang lain tak boleh bagi kebaikan kepada aku, wahai Tuhan, macam mana? Tiba-tiba dia sedang duduk cerita dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tengah duduk sedih, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu tiba-tiba datang seorang orang yang dia bagi tahu, kata, wahai si fulan, hang ambillah kebaikan aku ni, aku bagi kepada hang. Sebab apa? Sebab aku yakin bahawasanya amal keburukan aku ni lebih banyak daripada amal kebaikan yang aku buat. Maka aku yakin aku akan masuk neraka lebih dahulu daripada engkau. Jadi bila si fulan tadi mai bagi tahu kepada dia, kata, ambillah kebaikan yang aku buat, yang sikit ni, sebab aku buat ni lebih banyak hak buruk. Aku yakin dah aku akan masuk neraka. Lebih baik ambil kebaikan aku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana si fulan tadi merasa lagu tu, tiba-tiba dia bersyukur kepada orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui si fulan yang datang kepada dia tadi, bagi kebaikan untuk ditambahkan ke atas timbangan kebaikan si fulan tadi. Waktu tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada hari ini, engkau tengok pada hari ini, dan aku pastikan orang yang memberikan kebaikan itu, aku minta kepada engkau supaya tarik tangan dia ni masuk syurga keliling engkau. Ini satu bab yang dinamakan khususiyah pada hari tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan syafaat kepada, mengurniakan bantuan pertolongan ke atas orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkalnya menceritakan tentang kebaikan. Maka apakah kebaikan yang telah kita kumpulkan di dunia ini melalui ibadah puasa kita dan amalan yang kita belum lagi lonjakkan pada hari ini? Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ucapan Nabi SAW, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi SAW pernah menyatakan, "Idza amsayta fala tantazir sabah, wa idza asbahta falan tantazir masa, wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika." Rawahul Bukhari. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan, apabila engkau berada pada waktu petang, fala tantazir
sabah, jangan kau tunggu sampai waktu pagi. Kalau engkau berada waktu pagi, wa idza asbahta falan tantazir masa. Kalau kau duduk pada waktu pagi, jangan kau bertangguh, jangan kau tunggu untuk sampai pada waktu petang. Wa khudh min sihhatika limardika, maka ambillah waktu sihat kamu ini sebelum kamu jatuh sakit. Wa min hayatika limautika, dan jadikanlah hidup kamu ini untuk kamu menambahkan amal kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ucapan ini, saya kumpulkan bahawasanya hadis ini adalah satu penekanan Nabi SAW terhadap kita semua, bahawasanya jangan bertangguh dalam melakukan sebarang pekerjaan, sama ada pekerjaan itu pekerjaan dunia maupun akhirat. Contohnya macam kita sedang bekerja dengan majikan kita, banyak sekali kita menangguhkan kerja-kerja buat kita. Maka dengan sebab itu jangan sekali-kali kita mengambil sikap menangguh kerja buat kita, kerana orang yang menangguh kerja ini sangat-sangat tidak dipandang baik oleh masyarakat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala serta agama Islam kita pun tidak memandang baik terhadap orang yang menangguhkan, kerana orang yang selalu bertangguh-tangguh ini akan menyebabkan dia itu berada di dalam kegagalan. Jadi orang yang suka bertangguh kerja buat ni, dia akan jatuh kepada kegagalan. Jadi kita tak mau jadi orang yang gagal dalam hidup kita. Semua dari kalangan kita nak jadi orang yang berjaya. Jadi saya pun nak berjaya, para hadirin semua pun nak mencapai kejayaan. Apatah lagi kejayaan yang kita lebih utamakan ialah kejayaan kita di akhirat kelak. Maka jangan sekali-kali kita tangguh kerja buat kita sepanjang bulan Ramadan ini, terutamanya memperkasakan ibadah kita. Memperkasakan ibadah. Sepatutnya dan sebaiknya kita dah sampai 13 Ramadan, kita telah pun mencapai bacaan Quran kita 13 juzuk sekurang-kurangnya. Jadi jangan kita duk tangguh lagi. Oh, satgi petang boleh baca Quran lagi. Oh, satgi malam boleh baca Quran lagi. Duk tangguh. Menyebabkan bila kita tangguh, kita akan jadi orang yang lambat, orang yang keterbelakang. Dan kemungkinan besar bila kerja kita ni banyak tangguh, kita akan banyak tanggungjawab, banyak bebanan yang kita akan kita tanggung hasil daripada bebanan yang banyak tadi. Ini sikap yang tak baik, sikap yang mesti kita sebagai orang yang nak mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih cemerlang dalam setiap kerja buat kita di sudut ibadah, maka janganlah kita mengambil jalan suka bertangguh-tangguh. Sebaiknya kita mempercepatkan, memperkasakan, menambahkan selagi mana masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, terutama di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Saya ingin kongsikan juga tuan-tuan dan rahmati Allah berkaitan apa yang perlu kita buat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang boleh menjadikan ia sebagai inspirasi bagi kita mencapai kejayaan. Jadi soal tangguh tadi, benapa yang kita jangan tangguh? Yang pertama saya nak sebut di sini adalah apa? Taubat. Jangan kita sekali-kali menangguh taubat. Kerana apa? Kerana taubat adalah satu ibadah yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak dosa, ataupun tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita buat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat yang ke-74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Kalaulah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Tuhannya pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, bila mana Allah Taala panggil kita esok sedang ia bersalah,
Sebab salah tadi tu sebab dia tak usaha untuk mendapatkan keampunan dan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu dia diizinkan, diberikan masa oleh Allah Taala di dunia ni. Kita semua seperti mana saya sebutkan pada mukadimah tadi, dikurniakan masa dan tempat untuk kita. Jadi masa yang Tuhan bagi pada kita ni, kita tak cuba untuk bertaubat kepada dia atas hasil yang kita lakukan di dunia ni. Banyak sekali kemaksiatan dan keburukan yang kita buat, tetapi kita duk tangguh-tangguh. Dia kata taubat apa lagi? Enjoy dulu ustaz. Kan? Duk taubat apa lagi? Taubat ni bila rambut ke putih dah tu barulah golongan tu barulah cepat taubat. Hak kita masih lagi ganteng, masih lagi kuat dan ini enjoy dululah dia kata. Duk tangguh. Jadi soal tangguh taubat ni jangan sekali-kali kepada mereka yang ingin mencari jalan kejayaan di dunia dan juga akhirat. Sekali-kali buang sifat tangguh bertaubat ini. Pastikan kita percepatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut orang yang balik menghadap aku dalam keadaan dia bersalah. Sebab apa? Dia balik dalam keadaan bersalah sebab dia tak usaha minta ampun kepada Allah di dunia ni. Tuhan tak maaf dia. Sebab dia tak minta. Bila dia tak minta, Tuhan tak bagi. Tuhan tak kurniakan keampunan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malangnya orang macam ni kata Allah, fa inna lahu jahannam, dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam api neraka ini kata Allah la yamutu fiha wala yahya. Dalam neraka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab dalam neraka ni dia akan tak hidup, dia tengok tak hidup dan tak mati. Nak kata tak hidup pun tak boleh kata, nak kata tak mati pun boleh kata. Jadi maknanya bagi keadaan itu dia berada dalam neraka jahanam, dia sentiasa dihina dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, astaghfirullahalazim. Jadi kita tuan-tuan sekalian, ambillah masa anugerah Ramadan ini salah satu bulan keampunan. Bulan keampunan. Sebenarnya yang kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rahmatak, ya Allah berikanlah kepada kami rahmat kamu ya Allah. Wa maghfiratak, dan kurniakan kepada kami juga ya Allah keampunanmu ya Allah. Wa'tikna minan niranik, dan jauhkan, bebaskan kami, merdekakan kami ya Allah daripada belenggu api neraka-Mu ya Allah. Ini doa yang kita perlu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Banyak lagi lah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya, nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca dan dihayati maknanya setiap kali, setiap masa, setiap detik. Ungkapan kita, hati kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita supaya agar bersegera dalam melakukan kebaikan dari sudut keampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tengok dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat musara'ah yang menunjukkan tentang cepatlah engkau ni, cepatlah kamu, segeralah kamu kepada melakukan amal-amal kebaikan dalam meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta keampunan kepada Allah, minta supaya Tuhan ampunkan kita, minta supaya Tuhan maafkan kita. Itu perlu disegerakan mengikut firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka janganlah kita ambil leka, janganlah kita ambil mudah tentang soal taubat ni. Kenapa? Insan yang pernah melakukan dosa, saya dan juga tuan-tuan, kita semua pada hari ini ditutup keaiban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Kasih, Allah Taala Maha Penyayang. Dengan sifat belah kasih Allah, dengan sifat belah rahman Allah itu, Tuhan
menutup keaiban kita semua, sehingga mungkin orang yang rapat dengan kita tidak tahu, dan sebab orang yang kawan-kawan kita tak tahu. Semua itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan dia buat perkara yang dilarang oleh Allah wal a'yazabillah. Dia buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, tapi tidak mendapat cash daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak balas terus berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang Ramadan Karim, Ramadan yang membawa kemuliaan. Tapi kita tak cuba jaga Ramadan ini dengan kemuliaan Ramadan. Bahkan kita mengisi hari-hari Ramadan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu tu para hadirin yang dirahmati Allah, di mana lagi tempat kita akan berada di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tanya tadi, kita nak jadi hamba yang mana? Hamba dunia ataupun hamba akhirat? Sekali kita akan jumpa beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang berkaitan dengan hamba dunia dengan hamba akhirat ini. Maka dalam ayat yang saya bacakan dalam surah Ali Imran ini, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersegera bertaubat untuk kamu mencapai kejayaan, memiliki syurga yang luas bidangnya. Masya Allah, yang mana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menyediakan pelbagai nikmat yang tidak ada di dunia. Hanya di dunia ini sikit saja nikmat yang kita kecapi, tetapi rasai kenikmatan di akhirat nanti, di syurga nanti, lebih-lebih lagi Tuhan bagi pada kita. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut itulah di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tentang syurga. Dua, minta ampun, minta syurga. Nah, macam kita lah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Nah, kita minta berjaya di dunia ni dalam konteks kerja buat kita. Orang yang tak dapat kerja lagi, dia minta supaya dia dapat kerja. Bila dia dapat kerja esok dia macam-macam. Jadi dalam sudut minta kepada Allah Ta'ala ni, jangan kita utamakan minta ampun, minta syurga. Boleh, tidak ada masalah. Itu yang paling utama kita minta. Minta ampun daripada Allah, minta supaya Tuhan berkurniakan tempat duduk kita yang terbaik. Di mana yang Nabi sebut tiap-tiap rakaat, yang tiap-tiap 4 rakaat kita solat tarawih kan, kita baca doa apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni ya Allah. Kita minta panjatkan doa setiap kali kita sembahyang. Ya Allah, ampun, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha memberi maaf. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Itu doa yang kita panjat pada Allah. Kita baca dalam keadaan apa waktu tu? Kita lena ke macam mana? Kita baca dalam keadaan kita sungguh-sungguh ke macam mana? Maka kita hayatilah bacaan kita. Kita amin yang didoakan oleh imam kita. Kita amin dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh tajalli kita kepada Allah, mengharapkan sungguh-sungguh apa yang kita minta itu agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, aku minta kepada Engkau tentang redha Engkau ya Allah dan syurga Engkau ya Allah. Kita minta ampun, minta maaf, minta Tuhan redha, minta syurga kepada Allah. Dan insya-Allah orang yang sungguh-sungguh minta macam ni akan diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ambillah masa untuk kita minta ampun pada Allah Taala ni paling tidak pada malam sepertiga malam, tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana apa? Allah Taala sebut, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulli lailatin ila sama'id dunya. Waktu tu Allah Taala turun ke bumi pada sepertiga malam, sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun menunjukkan bukannya zat Allah Ta'ala, tetapi rahmat dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, man yad'uni fa astajaba lah, man yas'alni fa ataihu,
man yastaghfirni faghfir lahu. Siapa-siapa yang minta kepada aku, yang mohon kepada aku, nescaya aku akan istijabkan dia, aku akan perkenankan bagi dia. Siapa-siapa yang minta kepada aku akan bagi pada dia. Siapa-siapa yang minta aku diampunkan baginya itu, nescaya aku akan ampunkan dia. Ini bahasa daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bangun di tengah malam untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Walaupun kita ni banyak, satu hari kita buat 70 kali lebih keburukan yang kita buat sepanjang hari, setiap hari, tetapi pintu taubat Allah Subhanahu wa taala dibuka luas sampai ke hari ini. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Allah Taala buka pintu syurga seluas-luas dia. Allah Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Untuk siapa? Untuk kita para hadirin yang dirahmati Allah. Kasih sayangnya Allah terhadap kita. Maka kenapa kita mensia-siakan waktu ini dalam bulan yang penuh mulia ini? Kita sia-siakannya. Kenapa? Mungkin saat ini saya akan sebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi perkara yang kita jangan tangguh ialah taubat. Taubat. Di dalam soal taubat ini juga ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini sambungan daripada surah Al-Imran tadi, tadi 133 ni 134. Ini pedoman dan inspirasi yang kita kena bawa dalam kehidupan kita untuk mencapai kejayaan. Tambah lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, mesti kita kena buat. Iaitu apa? Iaitu jangan kita tangguh lagi untuk kita menderma. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang Tuhan kata mereka dermakan harta mereka ini yang aku bagi pada mereka, hasil daripada mereka usaha aku bagi pada mereka, maka mereka bagi pula kepada orang yang memerlukan, sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Harta yang kita miliki ni kita keluarkan untuk orang lain pula. Ini di antara perkara yang jangan kita tangguh dalam sudut sedekah, infak dan sebagainya. Maka dalam ayat ini pastikan kita mempraktikkan, mengamalkan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Karena orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan amat banyak manfaatnya dan kelebihannya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersedekah pada waktu senang maupun susah. Waktu kita senang pun kita sedekah, waktu kita susah pun waktu kita sedekah. Bukan waktu kita tunggu kita senang baru kita sedekah. Ada orang dia kata aku kaya esok baru aku nak bantu. Jangan nanti kita kaya baru kita nak bantu. Kita bantu orang sampai kita kaya. Kerana buka jalannya, Allah Ta'ala buka kepada kita kekayaan dan keluasan harta kita ketika mana kita banyak memberi. Selagi mana kamu memberi kepada seseorang hamba, selagi itulah kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menurunkan bantuan. Masya Allah. Dalam hadis Arba'in, Nabi kata apa? Orang yang selagi mana dia duk bantu seseorang yang lain, selagi itulah Allah Ta'ala tak putih-putih akan bagi pada dia bantuan, turunkan bantuan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita dapatlah buat apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jawab tak boleh tak boleh? InsyaAllah boleh, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk kita beramal. Yang ketiga, apa dia? Iaitulah kawal kemarahan kita. Dalam bulan puasa ni macam-macam, kita akan diuji. Sebab tu kita menghadapi bulan Ramadan ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di zaman kita ada cabarannya, tak sama dengan zaman-zaman orang yang terdahulu daripada kita. Cabaran mereka pun ada, cabaran kita pun ada. Tapi zaman kita ni juga mencabar. Dalam bulan puasa ni juga mencabar macam-macam.
kezaliman berlaku dalam bulan puasa, macam-macam kemaksiatan berlaku dalam bulan puasa, maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita nak kena tahan benda ni. Kalau benda tu salah, kita kena lawan. Jangan duduk saja. Tambah-tambah berlaku dalam bulan Ramadan, kita kena lawan. Kalau benda hak yang tak betul dengan Islam, tak betul dengan syariat, kita kena bangkit, kena lawan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi yang kita nak sebutkan, jangan kita tinggal untuk jangan kita tangguh kerja amalan kita dari sudut menahan kemarahan ni. Jangan kita duk jadi orang yang suka marah, sikit-sikit nak ikut pala angin, orang kata kan. Sikit-sikit darah naik. Kita kena tahan, sabarlah dalam bulan puasa ni. Yang seterusnya, wal afina 'anil nas. Ini juga inspirasi, juga jalan untuk kita mendapatkan kejayaan, ialah memaafkan orang lain. Kita memaafkan orang lain, orang yang bersalah, yang buat salah kepada kita, kita cuba usaha untuk memaafkannya, kerana orang yang bermaaf-maafan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah orang yang keempatlah tu, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelimanya adalah apa? Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan dosa, mereka buat aniaya pada diri mereka, zalamu anfusahum, mereka jatuh tergelincir dalam kemaksiatan yang mereka tak mampu untuk mengelaknya. Waktu itu zakarullah, mereka ingat pada Allah, mereka balik pada Allah, mereka sedar, aku tak buat macam tu pun tak apa, ya Allah, minta maaf. Dia minta kepada Allah, dia ingat pada Allah, dia balik pada Allah waktu tu. Maka kata Allah, fastaghfaru lidzunubihim, Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan dosa mereka. Hak ni yang kita kena usahakan. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat kepada Allah, minta ampun pada Allah. Yang keenam, mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi sikap yang keenam yang menjadi inspirasi kita untuk kita mencapai kejayaan kehidupan di dunia dan juga akhirat, jangan kita ulang balik kesilapan yang kita dah buat. Ini jalan untuk kita berjaya, para hadirin sekalian. Kalau kita dah gagal, kita dah jatuh lubang pertama, jangan bagi jatuh lubang kedua lagi. Kalau kita ni senang ditipu, kena belajarlah supaya jangan senang ditipu. Dan hal-hal yang lain samalah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Allah Ta'ala kata, ulaika jazaa'um maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah orang-orang yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, mereka mendapat keampunan daripada Allah serta syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu kata Allah, mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kata Allah, wa ni'ma ajrul 'amilin, orang-orang yang akan menikmati balasan atas demikian amal yang telah mereka kerjakan. Oleh hal demikian, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 6 perkara ini di bawah inspirasi kehidupan kita untuk mencapai kejayaan, hendaklah kita usaha bersama-sama di dalam pertengahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, taufik untuk kita mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang jangan kita tangguh ialah solat berjamaah. Jangan kita tangguh. Alah solat dan lah solat. Jadi duk tangguh sembahyang, jangan. Kerana sembahyang ini merupakan salah satu perkara yang
utama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, apa dia amal yang menyebabkan aku ni dicintai dan dikasihi oleh Allah? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanya Nabi. Nabi kata apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, iaitulah orang yang menunaikan sembahyang pada tepat waktu dia. Kalau kita nak dapat kejayaan, nak dapat cinta daripada Allah, maka jangan kita leka dengan waktu solat. InsyaAllah kita bersama-sama kita berazam untuk kita buat perubahan dalam bulan Ramadan ni. Boleh tak tuan-tuan? Kita cuba buat perubahan ni. Ni bukan sembang kosong tuan-tuan. Ni sembang bak pahala semua. Sembang bak pahala, bak kita nak jadi hamba hubbul akhirah, bukan sahaja hubbul dunia. Bukan saja kita nak kepada dunia ni. Dunia yang kita ada ni untuk kita bawa pergi akhirat. Maka sembahyanglah sebaik mungkin bagi mereka yang mencari dunia semata-mata sehingga mengenepikan akhirat. Ingat ancaman Allah. Sebentar lagi saya akan bacakan ayat tersebut. Kata Nabi SAW, orang yang nak kasih, nak cinta daripada Allah, tak dapat tidak, dia mestilah as-salah ala waqtiha, dia sembahyang pada waktu dia. Jangan kita sembahyang luar pada waktu. Nak teka-teki sikit, boleh tak kita sembahyang luar pada waktu? Boleh tak? Kita sembahyang sah tak kalau kita sembahyang luar pada waktu? Teka-teki sikit, balik jawab. Ada boleh. Boleh. Sembahyang luar pada waktu sah. Sembahyang apa? Jamak. Sembahyang jamak, kita sembahyang duduk waktu zuhur, kita nak himpunkan waktu azan, tak masuk waktu azan pun kita buat dalam waktu zuhur. Luar pada waktu azan lah tu. Tapi duduk dalam waktu zuhur, ni teka-teki sajalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi sembahyang jamak lah. Sembahyang waktu lain kena ala waqtiha, kena tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyat yarjuna tijaratan lan tabur. Ini yang ketiga. Hak tadi tentang sembahyang, kita kena jaga sembahyang. Jangan tangguh sembahyang kita. Jangan tangguh maknanya ada lagi masa nak sembahyang. Itu yang kedua. Saya sebut 3 benda ya pada sesi kali ini. 3 perkara yang jangan kita tangguh. Taubat, sembahyang, dan yang ketiga adalah sedekah. Jangan kita tangguh sedekah. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni, rebutlah peluang untuk kita setiap hari kita mengeluarkan duit ringgit kita untuk kita bersedekah. Kita bagi apa yang kita ada, insya-Allah. Apa yang kita ada. Kerana apa? Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang sentiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendirikan sembahyang serta mereka mendermakan apa yang dikurniakan kepada mereka secara bersembunyi, sirra wa alaniyatu yarjuna tijaratan lan tabur. Sama ada dia buat bagi sedekah tu secara sembunyi ataupun secara terbuka, kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah amalan yang mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan rugi buat selama-lamanya. Jadi orang yang baca Quran, orang yang bangun sembahyang, yang jaga sembahyang, orang yang derma kepada mereka yang memerlukan, harta benda kita tu mari daripada Allah, bukan mari daripada kita. Kita tak ada apa-apa. Yang ada pada kita ni semua hak milik Allah. Maka kita keluarkan untuk orang yang memerlukan, sama ada secara sembunyi maupun secara terbuka. Allah Ta'ala kata itulah perniagaan yang tidak akan rugi buat selama-lamanya. Lan tabur,
Kalimah lan itu menunjukkan tidak selama-lamanya dia akan rugi. Dia tidak akan rugi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatlah buat perkara ini. Jadi 3 benda ni inspirasi hidup kita untuk kita mencapai kejayaan. Yang terakhirnya, tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah berlangsung hampir 45 minit. Kita berlangsung hampir 45 minit. InsyaAllah yang terakhir, cubalah kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kita rasa apa yang kita ada hari ini datang daripada kita. Kita kena ingat apa yang kita miliki hari ini adalah daripada kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa, kita duk kata kita lah usaha selama ni. Sebenarnya kebaikan kamu, kata Nabi SAW, adalah daripada hasil orang-orang yang rapat dengan kamu, iaitu ahli keluarga kamu. Apa yang kita ada hari ni, apa yang kita dapat hari ni, kita boleh jadi orang yang kaya sikit daripada orang lain, berada sikit daripada orang lain. Itu semua kemungkinan besar daripada orang yang sekeliling kita, yang rapat dengan kita, ahli keluarga kita. Jangan kita lupa ahli keluarga kita. Dalam bulan puasa ni, kita bantu orang yang akrab dengan kita, orang yang hampir dengan kita dulu, mak dan ayah kita, adik kakak, ibu kakak, abang kakak kita. Kita tumpukan ahli keluarga kita terlebih dahulu, insya-Allah, kerana kebaikan itu perkara yang besar datang daripada kumpulan yang disebutkan oleh Nabi tadi, orang yang hampir dengan kamu, iaitu ahli keluarga kamu. Jadi janganlah abang bila adik tu kaya sikit pada abang, lupa pada abang, lupa pada kakak. Janganlah bersikap demikian. Keadaan kita hari ni yang kita ada kerana depa, orang-orang yang sebelum kita. Jadi kita jangan lupa, jangan kita rasa kita lah yang buat semua yang kita boleh. Jangan. InsyaAllah. Maka apa yang kita ada, kita infak, kita derma, kita usaha dalam bulan Ramadan ni. Boleh tak boleh, tuan-tuan sekalian? Jadi jangan kita tangguh soal sedekah ni, kerana orang yang bila mana dia mati esok, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Taala, supaya dibangunkan kembali untuk dia hidup, untuk dia buat apa? Sedekah. Untuk dia sedekah. Karena nilai sedekah ini yang dia keluarkan dengan ikhlas fi sabilillah, dia buat tu betul-betul mengharapkan daripada balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia semata-mata, maka dia akan perolehi kebesaran ganjaran yang Allah Taala kurniakan, sediakan kepada mereka yang mengeluarkan harta mereka dalam keadaan ikhlas. Dan demikian itulah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi yang terakhir, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Surah Al-Isra yang kita sering kita baca, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia ini apa yang kami kehendaki bagi dia. Kalau kita duk rebut sangat harta dunia ni, sehingga kita lupa kepada akhirat, duk rebut sangat benda-benda dunia, bulan Ramadan pun tak kira dah, mayang tarawih tak tarawih, mayang wajib tak wajib, duk kira dunia ni. Duk dapat semalam 50,000, 80,000, takkan kita nak tinggal? Kalau kita lah, kita menega, semalam tu kita untung 100,000, 80,000, 50,000, macam mana? Tarawih tak boleh pun. Kena pula tu imam baca panjang, balik awal. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana? Kalau semayang tarawih pakat-pakat dapat seorang 100, cukup 30 hari, boleh dah lah kan? Tapi tarawih kita tak diberikan lagu tu. Allah Ta'ala simpan pahala tu. Orang menega, Allah Ta'ala pun buat peluang kepada kita ni untuk kita fikir sungguh-sungguh. Jadi Tuhan kata kepada kita, siapa-siapa yang mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Apa yang hang rasa nak dunia ni sangat ni, sampai hang hilang fikiran hang tentang akhirat ni,
rebut dunia, maka kami akan bagi pada hang apa yang hang nak. Tak apa kami bagi. Jangan sampai Tuhan longgok dunia ni kepada kita sampai kita pun mati, sehingga kita mati waktu tu mati kerana cinta pada dunia. Wallahiyazubillah. Kerana dunia yang kita duk cari ni, kita duk berasa aku kalau tak ada ni aku tak boleh hidup. Sampai tahap tu payah kita. Masya Allah. Tuhan akan bagi apa yang kita nak, tapi senaknya Tuhan bagi tu nak bagi kita jauh lagi. Maka kami sediakan baginya itu neraka jahanam. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Allah Ta'ala bagi kepada kita dunia. Sebab kita duk minta sangat dunia ni, maka kita dapat. Sedangkan peluang ni, peluang keemasan ni, peluang Tuhan buka sungguh-sungguh kepada kita ni, umat Nabi Muhammad SAW, nak dapatkan malam Al-Qadar, nak dapatkan tarawih pada malamnya, tapi kita tak berebut. Kita pilih untuk kita berjalan di pasar-pasar Ramadan dan sebagainya, lebih lama berbanding kita berdiri di belakang imam. Putak bazar Ramadan ni 2, 3, 4 jam tak rasa apa. Keluar mayang tarawih 9.30 8 rakaat, kan? 9.30 8 rakaat. Pilah bazar Aidilfitri. Apa nama orang duk jual tu lah, apa nama kain baju semua ni, nak beli baju. Masuk 9.30 sampai pukul 10, sampai pukul 11, sampai pukul 12. Tengok-tengok pukul 3 4 pagi dah. La ilaha illallah. Tak sedap. Tak sedap pun rasa, lah sat sangat, tak jumpa lagi baju. 5 jam dah tak jumpa lagi. Ya Allah, kita tengok diri kita, para hadirin sekalian. Kita tengok diri kita. Lemahnya iman kita. Lemahnya iman kita. Kenapa kita rasa tak selesa waktu duduk di belakang imam? Imam ni baca panjang sangat, 8 rakaat ya. Tapi kita selesa duduk di pasar. Maka kita kena balik pada Tuhan, tengok balik diri kita. Takut-takut, di sinilah tempat yang kita akan duduk. Summa ja'alnahu jahannam. Tuhan jadikan tempat depa itu neraka jahannam. Wali'ayazabillah. Yang mana mereka akan dibakar dalam dia, dan mereka itu akan dihina dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan ditarik rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut. Lalu kata Allah Ta'ala sambung pada ayat tersebut, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan siapa-siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dia, dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk dia dapatkan kejayaan tersebut, sedang ia beriman, kata Allah, maka mereka yang demikian akan diberi pahala yang lumayan sekadar apa yang telah mereka usahakan. Kalau kita nak kepada akhirat, maka kita akan berlumba-lumba untuk mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi dua kat sini, kita nak jadi hak mana? Saya tinggalkan diri saya dengan tuan-tuan satu persoalan, kita nak jadi hamba dunia ataupun hamba akhirat. Kalau kita jadi hamba akhirat, insya-Allah inspirasi yang kita sebutkan tadi kita akan buat, dan kita akan mencapai kejayaan bukan sahaja di dunia, juga dan di akhirat insya-Allah. Kullan numiddu haula'i wa ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Maka kata Allah, tiap-tiap golongan dari kedua-dua tadi, hak hubbud dunia, hak duk ligan dunia tadi, dengan hak duk ligan akhirat, Masya Allah, boleh istiqamah pi sembahyang di masjid. Tiap-tiap kali orang azan, sebelum azan dia dah tunggu dah di surau di masjid. Lepas tu satgi lepas mayang semua baca Quran. Habis baca Quran dia cari tabung, dia sedekah. Habis dia pergi sedekah, dia keluar, satgi dia pi cari kawan-kawan macam boleh nak bertazkirah, bersembang-sembang santai. Habis sembang santai satgi dia buka Quran balik. Masya Allah, ini usaha orang yang mengejar akhirat. Sampai waktu malam, satgi malam lepas berbuka pula, satgi lepas berbuka terus sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib duduk sat tafakur, puasa aku hari ni Tuhan terima ke tak terima ni ya Allah. Duduk tafakur sampai isyak. Masuk isyak, mayang isyak. Lepas mayang isyak, mayang tarawih 23 rakaat. 20 rakaat.
ditambah dengan 3 witir, selepas witir tadarus pula. Allahu Rabbi, lepas tadarus lagi balik rumah tidur qiyam pula. Ini cara orang nak ligan akhirat, cara orang rindu kepada negeri akhirat, cara orang nak kebaikan di akhirat. Maka kata Allah, tiap-tiap golongan yang aku sebut ni, dua benda ni, golongan dunia dengan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad. Tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Maknanya, kalau hang nak dunia, aku bagi. Kalau hang nak akhirat, aku bagi. Maka bertepatanlah apa yang Tuhan sebutkan dalam surah, dalam Al-Baqarah, yang menceritakan tentang puasa ini. Allah Ta'ala sebut apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sana Allah Ta'ala kata, kalau hang nak aku terima apa yang hang minta, maka hang kena buat apa yang aku suruh. Wal yu'minu bi, hang kena beriman kepada aku. Wal yastajibuli, dan hang kena buat apa yang aku suruh. Aku akan bimbing hang bagi hang jadi orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir sejam 50 minit, 5 minit lagi berbaki tuan-tuan dirahmati Allah. Saya kira itulah perkongsian yang saya boleh sampai dan kongsikan kepada tuan-tuan pada sesi ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita beroleh keampunan dan kita dibebaskan daripada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka Allah. Mintalah kepada Allah agar kita bincangkan pada hari ini diberi bantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal dengan dia. Dan amal yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Lujnah Penerangan PAS Negeri Kedah yang telah pun menganjurkan program ini. Saya kira inilah satu platform untuk mengimarahkan bulan Ramadan ni, sama ada di masjid maupun di tempat lain, sama ada di media sosial dan sebagainya. Kita guna semua platform-platform ini, guna semua ruang-ruang ini untuk mengimarahkan Ramadan. Sama ada kuliahnya dan sebagainya, kita guna ruang ini untuk beribadah Ramadan. TikTok ke apa ke, buatlah apa yang boleh mengumpulkan pahala kita, InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sehingga kita berjumpa lagi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap daripada kelemahan diri al-faqir sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha memberi maaf. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kedua ibu bapa kami ya Allah, dan seluruh guru-guru kami ya Allah, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, min masyariqil ardi ila magharibihim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami pohon dan minta kepadamu ya Allah agar dikurniakan syurga kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Hitunglah segala amal kami dengan hitungan yang mudah ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.